Dan selamat malam Malaysia. Malam ini kita akan menyaksikan perlawanan pertama peringkat kumpulan E bagi acara bola sepak Sukan C 2023. Edisi ke-32 berlangsung di Stadium Prince Pon di Phnom Penh, Kemboja. Stadium yang berkapasiti 15,000 orang penonton, dan stadium ini juga menjadi gelanggang rasmi untuk aksi perlawanan yang melibatkan Malaysia. Skuad Harimau Muda B22 menentang Laos yang hari ini turun untuk perlawanan yang kedua. Ayo sama-sama kita berikan tumpuan terlebih dahulu untuk kita dengarkan lagu kebangsaan negaraku dan juga didengar lagu Laos. Ladies and gentlemen, please stand up if you are about to for the national anthem of Malaysia. And now, the national anthem of Laos. Selesai berkumandang lagu kebangsaan negaraku dan juga negara Laos, menandakan akan bermulanya sebentar saja nanti untuk aksi pertama bagi skuad muda bawah 22 tahun negara kita. Untuk perlawanan pertama bertemu dengan Laos yang merupakan perlawanan kedua, kerana pada aksi yang pertama bagi Laos, mereka bermula dengan langkah kiri setelah tewas kepada Vietnam dengan 2-0. Dan pada awal tadi juga di lokasi yang sama telah berlangsung satu perlawanan, iaitu melibatkan antara Vietnam dan juga Singapura, menyaksikan bagi pasukan Vietnam menewaskan Singapura dengan kemenangan 3-1. Jadi jika dengan kemenangan itu memperlihatkan Vietnam terus berada di tangga teratas, manakala Thailand di tempat yang kedua. Ini antara barisan pemain yang diturunkan untuk hari ini. Sememangnya bagi senarai yang diturunkan, antara pemain bagi pasukan Malaysia, Ari Akal, begitu juga dengan pemain di bangku simpanan memperlihatkan seperti Azrin Afiq Rusmini, Adam Farhan bersama dengan Saravanan Tiromogam, Ahmad Zikri Muhammad Khalili, antara pemain yang diletakkan selaku pemain simpanan. Tapi kalau jika dilihat dalam barisan untuk pasukan Laos pula, dalam perlawanan yang diturunkan hari ini tidak banyak berubah ketika aksi yang pertama terdahulu.
Mark Weiss antara pengendali bagi pasukan Laos yang berasal dari Jerman. Beliau hanya membuat satu saja pertukaran, iaitu memasukkan pemain pakai jersey nombor 3 Ponsana Sisavat dan juga menggantikan iaitu pemain pakai jersey nombor 13 yang diletakkan di bangku simpanan iaitu Ngovisak Victor. Pertemuan ini amat penting bagi skuad bawah 22 tahun negara kita yang dibimbing oleh E.L. Varasen. Kerana selepas ini, skuad negara kita akan bertemu dengan Thailand yang juga akan disiarkan secara langsung di RTM. Dan selepas itu akan bertemu dengan Vietnam pada 8 hari bulan Mei nanti. Bertemu dengan Thailand pada 6 Mei pada hari Sabtu. Hari ini nampaknya skuad negara kita turun memakai jersey serba kuning. Manakala bagi pasukan Vietnam, pasukan Laos hadir dengan reputasi memakai jersey berwarna merah. Rekod pertemuan sememangnya menjadi igawan untuk skuad negara kita adalah ketika aksi Piala AFF bawah 23 tahun. Ketika itu edisi 2022 yang mana menyaksikan Laos menewaskan Malaysia dalam 2 pertemuan dalam peringkat kumpulan B. Pada tahun 2019 pertemuan tersebut, pada tahun 2022 pertemuan tersebut yang menyaksikan Malaysia diletakkan dalam kumpulan B bersama dengan Myanmar dan juga Indonesia. Namun pada pertemuan itu Myanmar dan juga Indonesia tidak dapat beraksi kerana pemain yang mengalami ataupun positif COVID-19 dan menyaksikan hanya Malaysia dan juga Laos saja yang beraksi di peringkat kumpulan B yang dilakukan secara timbal balik yang menyaksikan Malaysia tewas kepada Laos 2-1 dan perlawanan kedua Laos menewaskan Malaysia dengan 2-0. Tetapi mungkin itu cerita yang berbeza kerana hadirnya Malaysia untuk kali ini. Sudah bermula untuk aksi di separuh masa pertama. Tiupan whistle dari pengadil perlawanan dari Filipina iaitu Postanes Jepuyot. Dibantu penolong pengadil satu iaitu Abad Nanola dari Filipina dan juga penolong pengadil dua iaitu MSA Sedali. Serangan awal yang dilakukan oleh skuad negara kita. Awal-awal di separuh masa yang pertama ini pastinya ramai yang mengharapkan akan ada gerakan yang terbaik. Malaysia hadir dengan reputasi baik apabila muncul juara dalam perlawanan Lion Cup. Kali ini Malaysia melakukan serangan. Cantik gerakan ini. Satu percubaan dan bicycle kick yang dilakukan di situ oleh Muhammad Alif Izwan Yuslan. Serangan pertama. Kita mengharapkan gerakan ini hantaran yang cukup baik. Dia sempat mendada dan juga melepas keserangan dan satu sepakan gunting yang cukup menarik. Hampir-hampir untuk menewaskan Solasa Tilavong. Sekali lagi Malaysia melakukan serangan. Hantaran di situ daripada Muhammad Hakim Azim Rosli. Namun begitu bola sudah pun keluar. Dua serangan awal nampaknya yang dilakukan oleh skuad muda negara kita. Ini menandakan pastinya ada sesuatu ataupun gerakan positif. Sepakan penjuru yang pertama untuk negara kita. Yang dia akan diambil di situ tak lain tak bukan kapten pasukan Muhairi Ajmal. Kapten pasukan untuk kali ini itu Muhammad Azam Azmi Murad. Muhairi Ajmal yang diletakkan selaku pemain tengah beraksi bersama dengan pasukan Selam. Ada dua pemain berada di situ. Hampir kesemua pemain Malaysia berada dalam kotak penalti. Di awal-awal separuh masa yang pertama, memasuki minit yang kedua ini, sepakan sudut yang menarik, hantaran terus agak jauh di situ. Namun kembali semula Malaysia mengawal keadaan. Gerakan yang baik di situ oleh Ruben Tiran. Cantik. Ruben, hantaran jauh. Tidak tepat kepada rakan. Sebaliknya terus saja untuk Solasa. Asalkan awal nampaknya Solasa. Beliau terpaksa bekerja keras. Walaupun perlawanan baru saja bermula 2 minit di separuh masa yang pertama. Satu gerakan yang berbahaya untuk skuad negara kita. Ketika ini Choni. Antaranya namun begitu. Pengadil perlawanan tidak memberikan sepakan penalti. Terus saja. Antaran tidak sampai kepada rakan. Kembali semula untuk pasukan Laos. Tidak offside. Laos ketika ini diasak di situ oleh kapten pasukan Muhammad Azam Azmi Murad.
Masakan awal hampir-hampir juga memberikan petanda kepada skuad negara kita perlu berhati-hati. Jelas pasukan ini juga mempunyai barisan pemain-pemain muda. Dan kita sedia maklum untuk edisi kali ini hanya pemain bawah berusia 22 tahun saja dibenarkan beraksi dan hanya 2 pemain senior saja dibenarkan untuk diletakkan dalam kesebelasan utama atau beraksi pada kali ini. Tapi akan sebabkan sudut yang pertama untuk Laos. Tanduk keluar di situ. Kembali semula. Serangan balas untuk pasukan negara kita ketika ini. Cantik gerakan ini. Hantaran terus dapat kepada Muhairi Ajuma. Muhairi hantaran terus. Cantik gerakan ini. Percubaan terus. Dikawal sekali lagi dan itu dia dan gol. Gol pertama pasukan Malaysia. Yang dijadikan pada minit yang keempat dari pemain. Serangan balas berpunca dari gerakan oleh Muhairi Ajumal. Percubaan yang pertama terlebih dahulu dari Muhammad Alif Izwan. Namun ditampal baik oleh Solasa. Kembali dari belakang pemain KJC nombor 3 Muhammad Ubaidullah. Gol pertama untuk Malaysia pada minit yang keempat.ក្រុមជម្រើសជាតិម៉ាឡេស៊ីបានទាត់បញ្ចូលទីដោយកីឡាករ Ubaidullah memberikan gol pertama untuk Malaysia. Lawanan yang pertama untuk Malaysia untuk kali ini. Pada minit yang keempat, Ubaidullah. Pastinya sedikit memberikan kelegaan untuk pengendali bagi pasukan Malaysia. E.L. Varasen. Kerana untuk kali ini E.L. Varasen menurunkan barisan-barisan pemain yang sama. Tidak banyak perubahan. Ketika aksi dalam Piala Melainkan. Malaysia kali ini cuba untuk mengatur serangan. Dipatahkan dengan baik pula di situ oleh pasukan Laos. Nampaknya bagi pasukan Laos untuk kali ini mereka ketinggalan dengan 1-0 di awal separuh masa yang pertama pada minit keempat. Ini memberikan sedikit kesukaran kerana mereka juga kita sedia maklum dalam kumpulan B ini. Pasukan Laos bersama dengan beberapa lagi seperti Vietnam, Thailand dan juga Singapura. Jadi ramai yang melabelkan kumpulan B ini adalah kumpulan maut. Kerana dibarisi 2 pasukan yang mempunyai reputasi hebat di pentas sukan C ini, iaitu Thailand dan juga Vietnam. Bola terkena tangan, sepakan percuma untuk Malaysia. Kena pemain pertahanan itu Pit Danvat Somansdit. Sepakan percuma, Riventiran. Hantaran ke belakang. Dikawal di situ oleh Han Akal. Hantaran jauh. Maksudnya cuba untuk mendapatkan Muhammad Safwan. Namun begitu, gerakan yang dilakukan berjaya dihalang di situ oleh pemain pertahanan untuk pasukan Laos. Ponsana Sisafat. 1-0 untuk anda yang baru saja bersama kami pada waktu ini. Secara langsung di RTM, di TV OK dan juga sukan RTM, kami bawakan khas untuk anda. Untuk perlawanan bola sepak Sukan C edisi ke-32 2023. Sebenarnya kami di RTM akan membawakan kepada anda untuk laporan harian dan juga sorotan harian untuk Sukan C. Bukan saja melibatkan bagi acara bola sepak, tetapi beberapa lagi acara-acara yang melibatkan atlet negara kita yang turut beraksi yang telah pun berada di Kamboja. Gerakan yang baik di situ. Dorongan yang cuba dilakukan oleh Muhammad Aiman. Sekali lagi Malaysia melakukan serangan. Muhairi Ajmal. Hantaran terus. Begitu dikawal seketika oleh Laos. Laos cuba buat gerakan asakan yang baik di situ, dikawal pula oleh pemain Malaysia Muhammad Safwan. Muhammad percubaan terus dari luar kotak penalti.
Muhammad Safwan Mazlan. Dia memilih untuk membuat percubaan di luar kotak penalti. Walaupun ada rakan-rakannya membuka ruang di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Dapat lihat seketika antara gerakan yang menyebabkan pemain bagi pasukan Laos yang mengalami kecederaan, iaitu Anantaza Simpompan. Ini merupakan antara pemain muda yang membarisi skuad Laos pada kali ini. Dia baru saja berumur 18 tahun, beraksi bersama dengan pasukan Ezra FC di Liga Laos. Untuk kali ini bagi pasukan Laos memangnya menilaikan pemain rata-ratanya berusia bawah 20 tahun. Hanya ada 2 saja pemain yang berusia 21 tahun, iaitu Itana dan juga seorang lagi itu Senaksi yang beraksi bersama dengan Masters FC. Dan pastinya untuk bagi pasukan Laos ini tumpuan juga diberikan kepada pemain markah jersey nombor 8, iaitu Roman Anggot, pemain yang dikatakan berusia 20 tahun ini, beraksi di Liga Jerman. Dan seorang lagi iaitu pemain yang markah jersey nombor 18 yang juga diturunkan pada hari ini, iaitu Clintio. Pemain ini yang beraksi bersama dengan pasukan Omaha Marviks di Amerika Syarikat. 2 pemain ini yang menjadi tonggak utama bagi pasukan Laos. Malaysia nampaknya kerap melakukan serangan. Ruben Tiran kerap kali naik ke atas, namun kawalannya pula tidak begitu baik. Berikan antara masuk untuk pasukan Laos. Bagi pasukan Malaysia, 4 pemain yang menjadi tonggak untuk skuad bawah 22 tahun negara kita pada Sukan C kali ini. Tak lain tak bukan Syed Ishan, penjaga bagi pasukan negara kita yang sebentar tadi membuat hantaran. Cuba untuk mencari rakan sepasukan, iaitu Muhammad Alif. Dan seorang lagi pemain yang menjadi tumpuan juga untuk Malaysia, iaitu Ubaidullah Syamsul dan juga Azmi Murad dari Terengganu dan juga Muhairi Ajuma. Kerana 4 pemain ini antara pemain yang kerap berada dalam keserbasan utama bagi pasukan masing-masing di pentas Liga Super musim 2023. Antara yang tidak menjadi situ oleh kapten pasukan Malaysia, Azmi Murad. Laos melakukan serangan, namun begitu seketika kembali lagi Laos matanya cukup baik, dikawal pula di situ oleh pemain pasukan Laos ketika ini. Antaranya pula tidak sampai di situ kawalan yang kurang sempurna oleh Roman Anggot. Malaysia cuba melakukan serangan tetapi sekali lagi dipatahkan pula di situ. Kembali semula untuk pasukan Laos ketika ini dalam kawasan Malaysia. Laos cuba untuk mendapat gerakan di bahagian tengah ketika ini. Hantaran dari pemain itu Clintio tidak sampai. Kembali semula untuk Malaysia. Ruben Tiran cuba untuk memperlahankan rentak permainan. Pemain pertahanan kiri ini cuba untuk menenangkan perlawanan ataupun cuba untuk menggerakkan perlawanan aksi di bahagian bawah kapten pasukan. Pastinya tumpuan tak arah kepada Muazzam Azmi Murad kerana beliau antara kapten yang perlu banyak untuk memberikan Azam Azmi Murad. Tumpuan juga kita pada malam ini. Sambil itu pemain markah jersey nombor Malaysia Harid Haikal, tangannya terpaksa dibalut kerana sedikit mengalami kecederaan sebelum permainan bermula. 1-0. Ketika ini saya pakai percuma untuk pasukan Malaysia. Untuk Laos ketika ini, Laos cuba untuk dapat melakukan serangan. Dikau baik pula di situ oleh Roman. Rakan Roman tak sampai kepada rakan. Kembali semula untuk Malaysia. Cuba membuka ruang, mencari. Terlepas. Berlaku tarik-menarik pula di situ.
Dipersalahkan. Kad kuning yang pertama dilayangkan kepada Darsham setelah menarik pemain bagi pasukan Laos. Pemain tinggi lampai ini yang pakai jersey nombor 8, Roman Anggot. Minit mereka beraksi di awal-awal separuh masa yang pertama. Jelas Malaysia banyak melakukan asakan sehingga mereka berjaya untuk memejamkan gol pertama perlawanan pada minit yang keempat. Nursi Ubaidullah. Namun selepas itu nampaknya banyak agak sukar sedikit. Asakan yang cukup keras yang dilakukan di situ oleh Clint Teo, mengasak kapten bagi pasukan Malaysia, Azam Azmi Murad. Kembali semula Muhairi Ajmal, tolakannya cuba untuk melakukan ruben tiram, tidak sampai. Namun begitu dikeluarkan seketika oleh Umar Aiman Afif dan masuk untuk pasukan Laos. Kehilangan bola sebelum Muhairi Ajmal. Nasib baik dikawal semula oleh pasukan Malaysia. Serangan balas bagi pasukan Malaysia ketika ini di bahagian tengah. Borongannya cuba untuk mencari pula di situ Alif Izwan, tidak sampai. Mudah untuk Laos. Cantik gerakan ini. Gerakannya dilakukan pula di situ oleh Choni. Sepakan bercuma untuk pasukan Laos. Jika dilihat pada gerakan ini, tidak ada sentuhan sebenarnya. Namun pengadil perlawanan dari Laos, dari Filipina, Peja Postannya Jepuyang, memberikan sepakan bercuma untuk pasukan Laos. Gerakannya di sebelah kiri, di sebelah kanan dalam kawasan Malaysia, cuba dilakukan di situ. Namun Ponsana berjaya dihalang seketika oleh Hakimi Azim. Pastinya banyak yang perlu direncanakan oleh pengendali bagi pasukan Laos, kerana mereka sedang ketinggalan dengan 1-0. Apatah lagi bertemu dengan skuad bawah 20 tahun negara kita. Berlaku telah menolak di situ. Sepakan percubaan terus untuk Laos, ditanduk keluar. Balik semula percubaan terus di luar kotak penalti, namun terkena sedikit. Pemain Malaysia memberikan sepakan sudut yang kedua untuk Laos di separuh masa yang pertama ini. Cubaan dari luar kotak penalti dari pemain Laos tidaklah begitu berbahaya, tetapi memberikan sepakan sudut untuk pasukan Laos. Sepakan sudut ini diambil oleh kapten pasukan, Putavong Sangvile. Cantik sepakan ini ditanduk keluar. Kembali semula untuk kapten. Hantaran turun kotak penalti. Kembali lagi. Peluang masih terbuka untuk pasukan Laos. Percubaan terus dari pasukan Laos menerusi pemain ini, iaitu Choni. Syekh Izhan telah pun bersiap sedia. Percubaan yang hampir-hampir untuk menyamakan kedudukan. Kita lihat seketika percubaan ini. Peluang terbuka luas. Nasib baik percubaan dari Choni sebentar tadi berjaya dihalang di tepis baik oleh Syekh Izhan. Ini merupakan satu-satunya percubaan di awal-awal separuh masa yang pertama. Percubaan terbaik dari pasukan Laos sehinggalah pada minit ke-17. Sepakan sudut yang ketiga untuk pasukan Laos di separuh masa yang pertama ini. Sekali lagi perlu berhati-hati Malaysia. Tandukan terus. Balik semula dapat kepada Muhairi Ajmal. Muhairi antaranya berjaya disekat pula di situ oleh Damon. Berikan lontaran masuk untuk pasukan Malaysia dalam kawasan sendiri. Ruben Tiran yang akan membuat lontaran ini. Dengan kedudukan seperti ini, sememangnya
Penting Malaysia untuk terus melakukan percubaan ataupun melakukan serangan. Dan juga perlu kerap untuk pengawalan. Kerana ketika ini setelah ketinggalan 1-0, pasukan Laos nampaknya lebih banyak melakukan asakan. Mereka cuba untuk mencari gol penyamaan. Percubaan sebentar tadi daripada Ponsana. Dia mengambil keputusan untuk membuat percubaan dari jarak jauh ini. Biarkan saja. Terus saja untuk Syed Izzan. Ruben Tiran. Malaysia melakukan serangan ketika ini. Hantaran jauh Ruben. Cuba untuk mendapatkan kembali sebenarnya dalam kawasan kotak penalti. Ketika ini hantaran terus. Dikeluarkan pula di situ. Hantaran yang cuba dilakukan di situ sebentar tadi oleh Muhammad Safwan. Malaysia kembali semula mengatur serangan. Dapat kepada Muhairi. Tolakkan ke belakang Muhairi. Untuk Haris Haikal. Kembali semula untuk kapten pasukan Azam. Tolakkan terus. Ubaidullah ketika ini. Ubaidullah antaranya tak sampai pula. Antaran yang cuba dilakukan di situ. Cuba untuk mendapatkan Ruben Tiran. Jaya dihalang seketika oleh pemain pertahanan untuk pasukan Laos, iaitu Pektawat Somasni. 19 minit mereka beraksi. Mereka masih lagi untuk pasukan Malaysia masih lagi mendahului dengan 1-0 ketika ini. Di awal-awal permainan ini, satu kad kuning telah pun dilayangkan. Kehilangan bola pula untuk daripada Muhairi Ajmal. Tolakkan terus. Nasib baik kembali semula Muhairi. Dikawal sepuluh. Cantik gerakan pemain ini, iaitu Chan Tanavise. Gerakan yang baik. Antaran terus di situ. Tidak offside. Antaran terus dalam kotak-kotak penalti. Dikeluar. Secara tiba-tiba. Tidak ada apa-apa asakan ataupun percubaan ataupun asakan daripada pemain Laos. Tetapi kesilapan pertahanan pasukan Malaysia. Daripada Muhammad Ubaidullah, kita saksikan gerakan ini. Hanya hantaran ke dalam kotak penalti. Tetapi terkena pada Muhammad Ubaidullah. Gagal untuk Syed Izzan. Dia pun terus keluar dari kawasan pintu golnya. Komunikasi yang perlu diperbaiki antara Syed Izzan dan juga benteng pertahanan. Begitu juga dengan Muhammad Ubaidullah. Gol sendiri pula. Dia menjadikan gol pertama untuk Malaysia. Dia juga menghadiahkan gol penyamaan untuk Malaysia. Gol sendiri daripada Ubaidullah pada minit ke-20. Separuh masa yang pertama memberikan gol penyamaan untuk pasukan Laos ketika ini. Hantaran terus. Hantaran yang cuba dilakukan di situ oleh Muhammad Safwan Mazlan. Dikeluarkan seketika. Sepakan sudut yang kedua pula untuk Malaysia. Ini yang perlu diperbaiki oleh skuad negara kita. Walaupun berjaya untuk menjadikan gol permainan ataupun gol awal permainan dengan keadaan padang yang tidak begitu sempurna, memangnya agak sukar untuk mana pemain untuk mengawal ataupun memperagakan aksi yang terbaik pada perlawanan ini. Sepakan sudut. Puan terus. Kita mengharapkan ada sesuatu yang terbaik musim sepakan sudut ini. Hantaran terus di situ. Daripada Muhairi Ajmal. Ruben Tiran. Ruben. Gerakan solo yang cuba dia, cantik gerakan ini daripada Muhammad Aiman. Aiman ketika ini. Antara terus Aiman yang kena kotak penalti, ditanduk polis itu. Terlepas pula. Muhammad Ubaidullah sekali lagi. Dia naik ke atas. Terlepas beliau untuk menjaringkan gol ketiga. Jika tidak, 3 gol daripada beliau pada malam ini. Tetapi apakah daya, gagal untuk menolak bola ke dalam gawang. Laos berjaya menyamakan kedudukan melalui jaringan sendiri oleh Muhammad Ubaidullah pada minit ke-20. Gol pertama Malaysia pula dijadikan oleh Muhammad Ubaidullah pada minit yang keempat. Itulah ceritanya di separuh masa yang pertama sehingga minit ke-23 ini.
Kesalahan yang dilakukan pula di situ oleh Harid Haikal. Memberikan sepakan percuma pula untuk Laos. Banyak yang perlu diperbaiki ataupun banyak yang perlu dilakukan oleh pemain Malaysia. Ini merupakan perlawanan pertama untuk pasukan Malaysia. Pasukan Laos sepakan percuma. Paksa ditanduk keluar pula situ oleh Ruben Tiran. Berikan sepakan sudut yang keempat untuk pasukan Laos. Perlu berhati-hati untuk pasukan Malaysia. Dalam perlawanan ini kita dapat lihat banyak hantaran-hantaran yang dilakukan oleh pasukan Laos, memberikan sedikit masalah untuk benteng pertahanan bagi pasukan Malaysia. Apatah lagi dengan gerakan yang dilakukan oleh pasukan Laos, hantaran ke dalam kotak penalti, memberikan jaringan sendiri gol penyamaan untuk pasukan Laos. Kali ini sekali lagi kapten pasukan Putavong Sangvile. Sepakan sudut kali ini, hantaran terus ke kotak penalti. Dikeluarkan seketika. Malaysia mengatur serangan pula kali ini pada minit ke-24. Hantaran jauh dapat kepada Ruben Tiran. Terus tidak offside, dapatkan bola ke di sini, iaitu mesti Muhammad Hakimi. Cantik yang terus Muhammad Hakimi nampaknya. Antara yang cuba dilakukan oleh Muhammad Hakimi tidak sampai kepada rakan. Sebaliknya terus saja kepada penjaga gol Laos, Solasak. Banyak kali asakan yang dilakukan ataupun gerakan yang dilakukan oleh skuad muda kita berjaya ataupun mudah dipatahkan oleh barisan ataupun pemain pasukan Laos. Sekali lagi hantaran jauh kali ini. Maksudnya cuba untuk mendapatkan Alif Izwan. Kawal baik pula di situ. Ruben Tiran cantik. Dipersalahkan pula di situ. Mana itu Chanta Vixie. Dia antara pemain tumpuan atau pemain utama kerap kali dibarisi dalam kesebasan bagi pasukan Laos. Asakan yang jelas mengundang kemarahan daripada Ruben Tiran. Berikan sepakan percuma untuk pasukan Malaysia. Banyak nampaknya gerakan yang dilakukan oleh skuad negara kita dihasilkan ataupun dilakukan oleh Ruben Tiran yang banyak melakukan overlap. Hantaran yang cuba dilakukan di situ, cuba untuk mendapatkan Muhammad Hakimi Azim Rosli, pemain yang beraksi bersama dengan pasukan KL City sejak tahun 2022 dengan telah pun berjaya membuat 11 penampilan. Dia juga telah pun berjaya menjadikan 1 gol setakat ini untuk pasukan KL City. Penyerang ataupun pemain yang memiliki ketinggian 1.84 meter untuk pasukan Malaysia. Kali ini gerakan terus. Cantik. Perangannya berjaya pun di situ, namun paksa keluar penjaga bagi pasukan Laos untuk mengeluarkan bola. Dibiarkan saja oleh Hakimi. Antara masuk untuk Malaysia. 27 minit mereka beraksi. Kedudukan ketika ini dengan 1-1. Gerakan yang baik di situ. Cantik. Cuba masuk ke kotak penalti, hantam terus dan gol! Satu lagi. Gerakan yang hampir sama ketika Laos menyamakan kedudukan. Pada minit yang ke-28 separuh masa yang pertama. Safwan Mazlan. Dia hanya membuat hantaran ataupun percubaan terus ke dalam kotak penalti. Tetapi hantarannya itu ditepis ke dalam gawang oleh pemain sendiri. Jaringan sendiri.
oleh pemain Laos, menewaskan Solasat Tilavong, memberikan gol kedua untuk negara kita. Nampaknya pada malam ini ada 2 gol terhasil menerusi jaringan sendiri. Nampaknya Laos cuba untuk melakukan serangan pula kali ini. 2-1 Malaysia sedang mendahului di separuh masa yang pertama ketika ini. Hantaran 1-2 yang tak menjadi. Kembali sebelah. Malaysia melakukan serangan. Cuba untuk merampas bola. Cantik. Buhairi Ajmal. Buhairi. Tolakkan terus. Dapat bola kali ini. Dapat kepada Hakimi. Hakimi. Hantarannya pula. Tolakkan ke belakang untuk Solasat. Tenang Laos untuk mengawal keadaan. Kali ini mesti pemain memakai jersey nombor 18 Clintio. Gerakan pula kali ini daripada Choni. Choni ketika ini cuba untuk mencari anakannya, dibantu polisi oleh Putavong. Hantaran terus Putavong, Sheikh Izhan. Tenang untuk mengawal keadaan. Tolakkan terus Sheikh Izhan. Malaysia kali ini pula melakukan serangan balas ketika ini. Hantaran jauh. Cuba untuk mendapatkan, dikawal baik oleh pemain Malaysia. Terus saja untuk Hakimi. Hakimi ketika ini gerakan seluruh Hakimi. Kalau tak penalti, percubaan terus dari Hakimi. Walaupun cuba dihalang di situ oleh Nalong Sik. Gerakan yang cukup baik di sini. Dia berjaya melepasi pemain pertahanan. Tetapi percubaannya pula ketika itu tidaklah begitu baik. Agak tersasar jauh. 2-1 ketika ini. Malaysia mendahului Laos dengan 2-1. Gol kedua pasukan Malaysia juga hadir menerusi jaringan sendiri oleh pemain Laos. Jadi bermakna seperti saya katakan kepada anda semua para penonton, ada 2 jaringan sendiri telah pun terhasil. Satu dari Malaysia, satu dari pemain Laos. Ketika ini nampaknya untuk aksi kali ini telah pun memasuki minit ke-30. Malaysia perlu berhati-hati dengan keadaan padang yang tidaklah begitu baik. Namun begitu, Malaysia perlu cepat untuk menyesuaikan diri kerana mereka telah pun beraksi pada minit ke-31 ketika ini. Dan sedang mendahului dengan 2-1. Laos ketika ini melakukan serangan. Agak sedikit keras. Halangan yang dilakukan oleh Harith Haikal ke atas Tio. Memberikan lontaran masuk. Agak marah nampaknya pengendali bagi pasukan Laos. Marquis yang jelas mungkin agak kurang berpuas hati dengan keputusan pengadil. Tidak melayangkan kad pada pemain Malaysia. Namun begitu pengadil perlawanan Ostanes de Puyat dari Filipina memberikan sepakan percuma untuk pasukan Laos. Sepakan yang akan diambil di situ oleh Ponsana. Ponsana ketika ini hantaran jauh. Dapat dikawal, clear yang kurang baik perlu di situ dapat kepada pemain Laos. Dalam kawasan sendiri, hantaran terus ke dalam kawasan kotak penalti. Cuba untuk mendapatkan pemain tinggi lampai iaitu Roman Anggot. Dibiarkan saja untuk bola itu keluar oleh pemain Malaysia. Memberikan sepakan ataupun sepakan gol untuk pasukan Malaysia. Gerakan dari bawah Sheikh Izhan. Cuba tolakan terus untuk Harith Haikal membuka ruang. Harith Haikal hantaran terus. Cuba untuk mendapatkan, namun dikasari oleh di situ oleh pemain Malaysia. Hakimi Azim dikasari oleh pemain Laos. Sepakan percuma untuk Malaysia. Terus tolakan. Kembali semula Malaysia melakukan serangan dari bawah. Sudah pun naik ke atas sedikit. Akan terus tidak sampai. Nasib baik perlu di situ.
Asakan dapat kepada Ruben Tiran. Ruben, dua pemain mengasahnya, tolakan ke belakang. Hantaran terus. Malaysia kali ini belum melakukan serangan. Cantik overlapping yang dilakukan oleh Ruben Tiran, nama begitu. Berjaya dikeluarkan oleh pemain Laos. Tidak aman. Kembali semula Malaysia melakukan serangan. Dipersalahkan pula pemain Laos. Kad kuning yang kedua. Kali ini untuk pemain Laos. Asakan keras yang dilakukan terhadap pemain Malaysia. Pemain pakai jersey nombor 5, Pat Davan. Mereka sepakan percuma untuk pasukan Malaysia. 2-1 ketika ini. Perbincangan yang dilakukan oleh A. Alvarasan bersama dengan barisan kejurulatihan Muhairi Ajumal. Seperti mana kita sudah maklum apa yang dilakukan oleh A. Alvarasan, tidak banyak masa yang beliau ada untuk bersama dengan barisan pemain-pemainnya. Tetapi mereka mengikuti program yang dilakukan. Sepakan percuma daripada Muhairi Ajumal, tidak sampai ke rakan. Tolakan ke belakang. Syed Izhan untuk Ruben Tiran dalam kawasan sendiri ketika ini. Sudah pun turun ke bawah Azam Azmi Murad. Masih lagi Ruben. Cuba untuk mencari rakan. Hantar terus Ruben. Kembali semula tolakan terus yang baik polisi ketika ini. Malaysia melakukan serangan Hakimi Azim. Hakimi ketika ini cantik lorongan ini namun dikeluarkan seketika. Terpaksa merebahkan badan di situ oleh Monsanat Sisawat. Memberikan terus untuk sepakan sudut yang ketiga pula untuk Malaysia kali ini di separuh masa yang pertama. Sekali lagi Muhairi Ajumal. Beliau mempunyai misi pada Sukan C kali ini. Kali ini merupakan Sukan C terakhir buat beliau. Dan dia mahu untuk membawa skuad negara kita ini ke peringkat yang lebih tinggi ataupun ke peringkat pingat emas. Itulah yang diharapkan oleh Muhairi Ajumal pada edisi ini. Tapi beliau perlu untuk memantapkan lagi aksinya di perlawanan pertama ini. Cubaan yang dilakukan di situ oleh Muhammad Aiman Afif. Sepakannya daripada Muhairi Ajumal agak sedikit tersasar, memberikan sepakan seterusnya yang keempat bagi pasukan Malaysia. Muhairi hantaran terus dikeluarkan pula di situ. Kembali semula Malaysia melakukan mengatur serangan, gerakan dari bawah. Syed Izhan, 36 minit mereka bermain. Agak jauh juga dia naik, hantaran terus. Cuba untuk mencari pemain tengah Malaysia, Muhairi Ajumal, dikeluarkan pula di situ. Monsanat lontaran masuk untuk pasukan Malaysia. Malaysia cuba untuk melakukan serangan pula kali ini dari bawah. Lontaran masuk yang akan dilakukan pula di situ, mencari rakan. Kali ini cuba untuk membuka ruang, cuba untuk mempasi dua pemain. Gerakan yang berjaya dihalang di situ. Agak sukar membuat Safwan untuk mencari rakan kali ini semula. Lontaran jauh kena kotak penalti. Safwan, percubaan yang baik dipersalahkan pula. Walaupun ada peluang yang terbaik bagi pasukan Malaysia, tetapi dipersalahkan terlebih dahulu pemain Malaysia. Antara yang cukup baik di sini. Berikan sepakan percuma pula untuk pasukan Laos dalam kawasan sendiri. 37 minit mereka beraksi. Kekal ketika ini dengan 2-1. Malaysia mendahului dengan 2-1 ketika ini. Di mana gol pasukan Malaysia dijadikan oleh Ubaidullah pada minit yang keempat. Selepas itu pada minit ke-20 Ubaidullah sekali lagi menyamakan kedudukan hasil jaringan sendiri. Dan selepas itu pemain Laos sekali lagi memberikan ataupun menjadikan gol sendiri untuk mereka memberikan gol kedua bagi pasukan Malaysia. Ketika ini tumpuan terus diberikan untuk pasukan Laos. Gerakan dari bahagian bawah pula ketika ini yang cuba dilakukannya. Gerakan yang dilakukan oleh Nalong Sit.
Tolakan terus. Gerakan solo yang dilakukan di situ oleh Choni. Choni ketika ini cuba mencedakkan, hantaran terus ke kotak penalti. Dikeluarkan seketika. Kembali Malaysia melakukan serangan ketika ini. Hantaran terus. Cantik gerakan ini. Namun begitu, dipersalahkan pula oleh pemain Laos. Nalong Sid, kad kuning yang kedua untuk pasukan Laos di separuh masa yang pertama ini. Dan mengasari penyerang bagi pasukan Malaysia, Muhammad Alif Izwan. Dalam situasi ketika itu, Muhammad Alif cuba untuk mendapatkan bola. Terpaksa nampaknya Nalong Sik untuk menjatuhkan. Jadi bermakna untuk kali ini pada aksi separuh masa yang pertama ini, ada 3 kad kuning yang dilayangkan. 2 untuk Laos, 1 untuk Malaysia. Memberikan sepakan percuma untuk pasukan Malaysia. Postanes Depuyan, pengadil perlawanan pada hari ini dari Filipina. Setakat ini beliau berjaya untuk mengawal keadaan permainan yang begitu baik sekali. Gerakan 1-2 yang cuba dilakukan oleh Muhairi Ajmal, tapi agak sukar kerana ada 2 pemain Laos yang berjaya untuk menghalang gerakan 1-2 sebelum sempat disambar oleh Hakimi Azim Rosli sebentar tadi. Namun begitu memberikan sepakan percuma pula untuk pasukan Laos. Offside sebentar tadi. Sepakan gol oleh Solasak. Solasak yang antara pemain muda untuk pasukan Laos. Kali ini gerakan dari pasukan Laos, gerakan yang cuba dilakukan di situ oleh Roman. Namun begitu berjaya dihalang seketika oleh pemain Malaysia. Bola keluar, memberikan sedikit ataupun lontaran masuk untuk pasukan Malaysia. Roman Anggok antara pemain midfield yang berusia 22 tahun. Dia antara pemain tumpuan bagi pasukan Laos. Beraksi di Liga Jerman bersama dengan pasukan Bachlinger FC. Antara pemain muda untuk pasukan Laos, antara lain seperti antara pemain paling muda juga untuk pasukan Laos itu penjaga gol keduanya, itu Kop Lokpatip yang baru saja berusia 16 tahun beraksi dengan pasukan Ezra FC. Tetapi untuk kali ini nampaknya pengadil ataupun pengendali bagi pasukan Laos masih lagi mengekalkan Solasak Tilavong selaku penjaga utama bagi pasukan Laos. Malaysia melakukan serangan ketika ini, membuka ruang, tolakan terus, namun tidak sampai kepada Muhairi ataupun rakan-rakan yang lain. Clearing ini tidak menjadi. Kembali sebelum Malaysia melakukan serangan, Muhairi tolakan ke belakang, dapat bola di situ oleh Safwan Mazlan. Safwan ketika ini diasak oleh 2 pemain Laos. Safwan sekali lagi terpaksa dikeluarkan di situ oleh Pong Sanak. Memberikan lontaran masuk untuk pasukan Malaysia. Lontaran yang akan dilakukan oleh Safwan Mazlan. Lontaran jauh yang akan dilakukan oleh Safwan. Lontarannya dikeluarkan pula di situ. Cuba untuk mencari Azam Azmi. Namun begitu dikawal pula oleh pemain Malaysia. Kawalan yang cuba dilakukan di situ oleh Harith Haikal. Rasakan dari Anggok sebentar tadi. Berikan lontaran masuk. Kembali semula dapat kepada Azam. Azam ketika ini untuk Muhairi. Tolakan membuka ruang. Dapat kepada Ruben Tiran. Ruben hantarannya agak sedikit jauh. Ada 2 pemain Malaysia. Namun begitu bola sudah pun keluar. Kawalan yang kurang sempurna oleh 2 pemain Malaysia sebentar tadi memberikan sepakan gol untuk pasukan Malaysia. 43 minit mereka beraksi ketika ini. Liga Malaysia sedang mendahului Laos dengan 2-1. Di awal-awal pada masa yang pertama,
Sebenarnya banyak gerakan awal yang dilakukan oleh pemain Malaysia. Tetapi menghampiri penghujung ini mungkin agak sedikit, walaupun cuba untuk melakukan serangan namun begitu agak sedikit sukar barisan serangan. Kali ini Malaysia cuba untuk melakukan serangan di minit-minit terakhir. Lorongan yang cukup cantik tetapi dikeluarkan seketika. Nasib baik tak sampai kepada pemain Malaysia. Dikawal oleh Laos ketika ini. Gerakan daripada Putawong sebentar tadi. Hantaran jauh. Tenang pemain Malaysia melakukan ataupun mengawal bola ketika ini. Gerakan sentuhannya menarik daripada Safwan Mazlan. Safwan, hantaran jauh daripada Muhairi. Cuba untuk mencari situ Alif Izwan. Alif Izwan dipersalahkan. Ada mengasari pemain Laos, iaitu Nangusik. Memberikan sepakan percuma untuk pasukan Laos. 44 minit mereka beraksi. Berbaki lebih kurang beberapa saat saja lagi untuk tamat aksi ataupun masa sebenar. Tidak masuk dengan masa tambahan yang akan diberikan oleh pengadil perlawanan. Kita nantikan seketika saja nanti. Sepakan gol, sepakan percuma untuk pasukan Laos. Sementara tidak sampai dapat terus kepada Sheikh Izhan. Bila dipolosi oleh pada minit yang ke-20 rakannya sendiri. Tetapi ketika ini Ruben Tiran kini beraksi 1 minit masa tambahan yang diberikan. Malaysia melakukan serangan. Perlu banyak dilakukan oleh pemain Malaysia memasuki formasi yang kedua nanti. Mereka perlu memperagakan aksi yang lebih meyakinkan untuk mengharungi perlawanan-perlawanan yang seterusnya. Bukan saja untuk perlawanan hari ini. Kita sedia maklum dalam aksi bagi kumpulan B ini, Malaysia dibarisi 2 jagoan Asia Tenggara iaitu Vietnam dan juga Thailand. Tidak dinafikan juga oleh pasukan lain seperti Singapura dan juga bagi pasukan Laos yang mereka sedang hadapi ketika ini. Menantikan hampir lebih kurang dalam 10 saat saja lagi untuk tamat aksi di separuh masa yang pertama. Malaysia melakukan serangan. Muhairi Ajmal agak lama mengawal bola. Muhairi ketika ini akan terus Muhairi membuka ruang, mencari rakan terus ke bahagian tengah. Dikeluarkan seketika oleh Pendawan. Menandakan tamat perlawanan tiupan whistle. Tamat untuk aksi 46 mereka kedua pasukan bermain. Dengan ketika ini pasukan Malaysia mendahului dengan 2-1. Hasil jaringan Ubaidullah pada minit yang keempat disamakan kembali oleh Ubaidullah Ghosni pada minit ke-20. Sebelum jaringan sendiri oleh pemain bagi pasukan Laos berikan gol kedua untuk pasukan Malaysia. Tamat perlawanan di separuh masa yang pertama. Malaysia 2, Laos 1. Iaitu hoki dalam dewan juga berlangsung untuk lelaki. Peringkat kumpulan Malaysia bertemu dengan Singapura. Dan juga bagi hoki dalam dewan wanita juga melibatkan pertembungan antara Malaysia dan juga Thailand. Semua perlawanan itu berlangsung pada sebelah petang tadi, manakala perlawanan pada malam ini menjadi tumpuan yang melibatkan pertembungan bagi bola sepak untuk lelaki. Bagi aksi untuk peringkat kumpulan pada malam ini, pertembungan bagi kumpulan B yang melibatkan antara Malaysia dan juga Laos. Sedang mendahului ketika ini Malaysia 2-1. Sememangnya banyak yang perlu dilakukan oleh barisan pemain muda negara kita. Perlu lebih agresif, perlu lebih kemas untuk melakukan serangan, dan juga perlu banyak untuk menguasai bola. Kerana kita sedia maklum perlawanan pertama ini amat penting bagi pasukan negara kita untuk terus mengekalkan momentum terbaik. Ada pertukaran yang dilakukan di situ. Masukkan pemain pakai jersey nombor 19, Musliuddin Atik, dan juga mengeluarkan pemain pakai jersey nombor 18, Darul Syam dibawa keluar. Substitution for Malaysia, players number 18, Deresak KK George, replaced by players number 19, Mohammed jersey nombor 19 dimasukkan di awal-awal separuh masa yang kedua ketika ini.
Kita mengharapkan ada sepak bola terus saja dilakukan di situ oleh Laos. Ada kebangkitan yang cukup baik dari segi corak permainan untuk pasukan Malaysia di separuh masa yang kedua ini. Walaupun beraksi di atas keadaan padang yang tidaklah begitu baik, tidaklah begitu cantik untuk perlawanan hari ini. Malaysia mengatur serangan, cantik gerakan ini. Cuba masuk dalam kotak penalti, namun begitu halangan yang berjaya dilakukan oleh pemain Laos. Menyekat kemarahan yang cuba dilakukan oleh Hakimi Azim Rosli. Sebenarnya beliau antara pemain muda yang cukup gemar membuat larian solo dari sebelah kiri dan juga dari sebelah kanan. Musliddin Atiq, pemain baru yang dibawa masuk untuk separuh masa yang kedua. Berusia 20 tahun, beraksi bersama dengan TFC 2. Pasukan Laos di awal-awal separuh masa yang kedua cuba untuk melakukan serangan. Syed Izhan, clearance yang tidaklah begitu baik. Tidak ada mana-mana pemain Laos yang cuba untuk mengasahnya, namun clearance yang begitu kurang baik memberikan untuk pasukan Laos kali ini mengatur serangan. Kali ini terus cantik gerakan yang dilakukan di situ. Cuba dihalang seketika oleh Muhairi. Percubaan di luar kotak penalti. Percubaan pertama Laos di separuh masa yang kedua ini. Gerakan ataupun yang di awalnya dilakukan di situ oleh Damot, dan rakannya cuba membuat percubaan di luar kotak penalti untuk memberikan amaran awal. Mereka terus berusaha untuk mencari gol penyamaan. Gerakan dari bawah, hantaran terus. Tandukan yang agak berliar dikeluarkan seketika oleh Pintawan Somsanik. Kembali semula Laos mengatur serangan. Gerakan yang baik. Hantaran tak sampai kepada rakan di situ oleh Damot. Dipersalahkan pula Damot kerana mengasari Ruben Tiran. Sepakan percuma untuk Malaysia. Sebenarnya kita sedia maklum dalam aksi peringkat kumpulan, banyak yang harus ataupun perjalanan yang agak panjang bagi pasukan negara kita. Menempuh beberapa perlawanan yang agak berat, bertemu dengan Thailand dan juga bertemu dengan Vietnam, dan bakal berhadapan juga dengan pasukan Singapura. Walaupun Singapura ketika ini belum lagi mencetak sebarang kemenangan. Akan baik daripada di situ Muhairi Ajamal. 1-2 yang tak menjadi. Kembali semula bagi pasukan Laos ketika ini mengatur serangan. Kawalan di situ oleh Clean. Namun begitu cuba untuk mencari di situ oleh Roman Anggot. Tak sampai. Malaysia kali ini tenang mengawal bola. Sentuhan daripada Ubaidullah. Hantaran baik Ubay. Dapatkan Ruben Tiran. Cantik hantaran ini, namun begitu ditanduk keluar pula di situ. Kembali semula bagi pasukan Laos. Hantaran jauh Laos nampaknya cuba dilakukan di situ. Cuba untuk mencari Roman. Malaysia mengatur serangan. Cantik pemain ini. Cuba bermain 1-2 bersama dengan Muhairi, namun agak sedikit lewat. Dikeluarkan seketika di situ oleh Anataza. Kembali semula untuk Muhairi. Hantaran terus Muhairi. Maksudnya cuba untuk mendapatkan di situ sama ada Hakimi. Namun lebih pantas penyugur bagi pasukan Laos. Sorasa lebih dahulu keluar untuk menyambar ataupun menyambut hantaran yang dilakukan oleh tidak offside. Sudah pun offside. Baru saya mengatakan tidak offside. Kerana pengadil perlawanan terus mengangkat bendera menandakan pemain bagi pasukan Laos. Ya, di sini kita dapat lihat gerakan ataupun perangkap offside yang menjadi yang dilakukan oleh benteng pertahanan bagi pasukan Malaysia. Berjaya merangkap seketika gerakan daripada Roman Anggot. Selamat pintu gol pasukan Malaysia. Untuk setakat ini 2-1 Malaysia sedang mendahului. Hantaran yang dilakukan di situ. Gerakan terus. Cuba bermain dapat kepada di situ oleh Hakimi. Hakimi ketika ini mencari rakan. Hakimi cantik masuk ke kotak penalti. Dapat kepada kapten bagi pasukan Malaysia. Kembali semula untuk Hakimi. Hakimi
cuba melakukan slow percubaan ataupun buat percubaan di luar kotak penalti. Dia cuba untuk melepasi 3 pemain pertahanan pasukan lawan namun tidak berjaya. Sekali lagi, Malaysia ketika ini melakukan serangan, tolakan ke belakang. Gerakan yang baik di situ. Dapat dikawal oleh Safwan. Tolakan ke belakang Safwan. Kali ini Malaysia pula cuba mengatur serangan. Dari Ubaidullah ketika ini. Ubaidullah tolakan terus untuk Ruben Tiran. Ruben mencari Muhairi. Muhairi terlepas. Dikawal baik pula di situ oleh pemain bagi pasukan Laos. Gerakan ketika ini yang cuba dilakukan asakan keras yang dilakukan oleh pemain Malaysia Aiman Afif. Namun begitu kawalan yang cukup baik, kawalan bola yang dilakukan di situ oleh Clintio, gagal untuk pemain Malaysia untuk merampas bola dan terpaksalah di situ untuk menjatuhkan ataupun melakukan kesalahan, memberikan sepakan percuma untuk pasukan Laos. Namun begitu Malaysia melakukan serangan pula kali ini. Gerakan di bahagian tengah, akan terus hantaran yang dilakukan di situ oleh Muslihuddin Atik tidak sampai. Kembali semula untuk Laos mengatur serangan. Hantaran tinggi ataupun hantaran jauh yang dilakukan di situ dipatahkan seketika. Namun begitu berlaku pergelutan antara kedua-dua pemain ini. Antara Aiman Afif dan juga pemain maka jersey nombor 6 Chanta Fixer. Laos belum mengatur serangan. Asalkan daripada Muhairi. Akan ke belakang Muhairi. Maksudnya hantaran jauh. Cuba untuk mendapatkan Muhammad Alif Izwan. Tak sampai. Laos juga membuat hantaran jauh. Ruben, clearannya tidak baik di situ. Kembali Laos mengatur serangan ketika ini. Laos cuba membuka ruang. Gerakan yang cuba dilakukan di situ bermain 1-2 bersama dengan Chanta Fixer. Chanta Fixer percubaannya dihalang seketika, tidaklah begitu berbahaya. Malaysia melakukan serangan. Cantik gerakan ini tetapi menjadi dihalang situ oleh pemain bagi pasukan Laos. Dipersalahkan oleh kapten pasukan Malaysia Azam Azmi Murad. Memberikan sepakan yang percuma untuk pasukan Laos. Percubaan terus. Syed Izhan. Nampaknya untuk separuh masa kedua ini sama sibuknya ketika aksi di separuh masa yang pertama. Malaysia nampaknya terpaksa membuat ataupun banyak melakukan gerakan bermula dari bahagian bawah. Namun begitu dengan keadaan padang yang tidaklah begitu baik, anda sendiri dapat lihat lantunan ataupun pergerakan bola yang tidak begitu sempurna. Sememangnya suka untuk mengawal bola ataupun mendapatkan ataupun melakukan gerakan-gerakan terbaik pada perlawanan kali ini. Syed Izhan hantaran terus. Cuba untuk mencari Ruben. Ruben agak lama mengawal bola namun dipersalahkan pula di situ. Dia cuba untuk mengawal bola ini tetapi asakan dari belakang yang dilakukan di situ oleh Damot. Saya pakai percuma Ruben. Tak sampai keberadakan. Serangan balas untuk pasukan Laos ketika ini. Cantik gerakan 1-2 namun dipatahkan seketika. Kembali semula untuk pasukan Laos. Ketika ini pula Malaysia pula mengatur serangan. Serangan balas untuk pasukan Malaysia. Cuba untuk mencari di situ. Dipersalahkan. Pemain Laos. Layangan kad kuning yang ketiga untuk pasukan Laos pada hari ini. Asakan yang dilakukan di situ oleh pemain maka jersey nombor 4 Anantaza. Dia menjaringkan gol sendiri. Gol kedua untuk Malaysia mendahului. Kita mengharapkan pemainnya skuad bawah 22 tahun negara kita menggunakan peluang ini sebaik mungkin. Bertemu dengan Laos, seboleh-bolehnya mencatat 3 mata kemenangan dan juga cuba untuk mencari jaringan. Dalam peringkat kumpulan ini sememangnya jaringan juga amat penting untuk penentuan ke peringkat seterusnya.
Saja berbincang antara dua pemain di situ. Hairi Ajmal. Kita akan perhatikan, kita lihat saja siapa yang akan mengambil sepakan percuma ketika ini. Hairi Ajmal. Hairi, percubaan terus agak tinggi. Tidaklah begitu berbahaya. Walaupun dia berjaya di aksi Liga Super, berjaya menampilkan persembahan terbaik bersama dengan pasukan Selangor FC, menjaringkan 2 gol ketika bertemu dengan Sri Pahang dalam saingan Piala FA. Sepakan gol untuk pasukan Laos. Solasak Cilawong. Gerakan yang baik yang cuba direncanakan oleh Laos, dipatahkan pula di situ. Kembali semula untuk pemain Malaysia. Hairi gerakan terus, cuba untuk mendapatkan bola di situ oleh, maksudnya dapat di kawalan yang dilakukan oleh Muslihudin Atiq. Gerakan dilakukan tetapi dia berjaya untuk mengawal bola, namun begitu gagal untuk melepasi pemain pasukan Laos. Sepakan percuma untuk pasukan Laos. Anantaza. Antara pemain Anantaza, Simpon Han. Pemain ini sebenarnya beraksi bersama dengan pasukan klub di Laos, yang mana dia boleh beraksi di posisi pertahanan tengah dan juga boleh beraksi di bahagian pemain ataupun di bahagian tengah, defensive midfield dan juga pertahanan tengah. Itu kelebihan yang ada oleh Anantaza Simpon. Malaysia ketika ini gerakan di bahagian bawah, hantaran jauh, cuba untuk mendapatkan Muslihudin, tak sampai, dapat kepada Ruben. Hantarannya cuba untuk mendapatkan rakan sepasukan, dikeluarkan seketika oleh pemain Laos. Lontaran masuk untuk pasukan Malaysia pada minit ke-57 separuh masa yang kedua ketika ini. Setakat ini Malaysia sedang lagi mendahului dengan 2-1, tetapi jika dilihat pada peranan pertama ini, sememangnya banyak yang perlu dipertingkatkan dan mereka harus melakukannya sekarang, terutama bagi aksi yang pertama ketika ini. Tetapi itulah ceritanya, Malaysia sedang mendahului, hantaran yang tak sampai ke rakan. Mudah untuk Laos. Serangan balas dari Laos ketika ini. Hantaran terus, tidak offside, dapat dikawal baik, gerakan solo pun di situ oleh Roman. Percubaan ataupun hantaran cuba dilakukan, dihalang seketika oleh kapten pasukan Azam, Azmi Murad. Memberikan sepakan sudut yang kelima secara keseluruhannya dan yang pertama untuk di separuh masa yang kedua ini bagi pasukan Laos. Sebenarnya pemain ini juga antara cukup gemar melakukan gerakan serangan balas, gerakan solo. Sepakan sudut pendek saja, hantar terus ke dalam kotak penalti, ditanduk keluar di situ oleh Muhairi. Cuba untuk melakukan sepakan percubaan, sepakan gunting yang dilakukan di situ oleh Clintio. Dipersalahkan oleh pengadil perlawanan. Di separuh masa yang kedua ini belum ada sebarang pertukaran yang dilakukan oleh pengendali bagi pasukan Laos. Michael Wies yang berusia 53 tahun masih lagi kekal dengan posisi sama. Namun begitu, Laos ketika ini melakukan serangan. Cantik gerakan ini, cuba dihalang di oleh pemain Malaysia. Cuba untuk menghalang gerakan daripada Roman. Roman terangkan terus, dapat dikawal baik oleh Pedawan. Hantaran terus ke dalam kawasan kotak penalti, dibiarkan saja oleh Syed Izhan. Hantaran yang hampir boleh dikatakan mencemaskan seketika, tetapi sedikit tinggi, agak lambat bola itu menjunang ke bawah untuk menewaskan Syed Izhan. Terselamat. Pintu gol bagi pasukan Malaysia, kekal dengan 2-1 ketika ini. Masakan yang cuba dilakukan di situ oleh Muslihudin Atiq. Dibawa masuk di separuh masa yang kedua ini menggantikan Darsham. Ialah berhasil mahukan pemain-pemain yang
tenaga baru untuk menguatkan jentera serangan bagi pasukan Malaysia. Kali ini Malaysia melakukan serangan ke belakang. Dikawal pula di situ oleh Safwan Mazlan. Safwan antara terus cuba mencari Hakimi. Dipersalahkan pula Hakimi kerana melakukan kasaran toklakan kepada pemain iaitu Ponsana. Pemain ini untuk aksi yang kedua ini diberikan tanggungjawab, diletakkan dalam kesempatan utama kerana pada peluang pertama dia diletakkan dimasukkan di separuh masa kedua, dan nampaknya pada peluang ini dia diletakkan di kesempatan utama menggantikan iaitu Gobis Nasak yang diletakkan di bangku simpanan untuk pertembungan bersama dengan pasukan Malaysia. Antara jauh target man mereka cuba untuk mendapatkan Roman Angkot. Kembali semula untuk Laos mengawal bola ketika ini. Gerakan kembali lagi dari belakang. Antaranya cuba kali ini gerakan yang dilakukan oleh Pete Davan. Cantik pemain 1-2 ketika ini bersama dengan gerakan yang dilakukan oleh Damot sebentar tadi. Malaysia pula cuba untuk mengatur serangan dari bawah. Muhairi Ajmal, Ruben Tiran. Ruben antara jauh, Ruben cuba untuk mendapatkan di situ. Cuba untuk mencari rakannya. Paksa dikeluarkan oleh Anataza untuk menangkan seketika, untuk menghalang seketika gerakan serangan palasi yang dilakukan oleh pasukan Malaysia. Mengalami kekejangan nampaknya pemain Malaysia itu Muhammad Aiman Afif. Di sini dia mengalami kecederaan ketika berlaku perebutan bola bersama dengan pemain Laos sebentar tadi. Pada minit ke-62 separuh masa yang pertama secara langsung, kami bukan khas untuk anda untuk aksi pertama perlawanan bagi acara bola sepak untuk Sukan C 2023. Perlawanan bagi kumpulan B, pertembungan di antara Malaysia dan juga Laos. Nampaknya kalau kita lihat daripada kecederaan yang dialami oleh Aiman Afif, ada petanda bakal lagi satu pertukaran yang akan dilakukan. Namun begitu kita tunggu saja keputusan sama ada dia mampu untuk meneruskan perlawanan ataupun sebaliknya bagi aksi pertama Malaysia bertemu Laos. Antara masuk untuk Malaysia yang dilakukan oleh Ruben Tiran. Ruben Tiran ketika ini lontarannya cuba untuk mendapatkan ataupun mencari rakan, dikeluarkan pula seketika di situ oleh pemain Laos. Lontaran masuk kali ini sekali lagi untuk Ruben Tiran dalam kawasan Laos ketika ini. Membuka ruang nampaknya di sebelah ataupun di sebelah kanan iaitu Muslihuddin Artik. Ruben Tiran hantaran jauh cuba untuk mendapatkan kapten pasukan bagi pasukan Malaysia. Hantaran terus ke dalam kotak penalti, ditanduk keluar seketika. Kembali sebelum Malaysia melakukan serangan ketika ini. Dapat kuda di situ oleh Muslihuddin. Ruben hantaran terus sekali lagi, satu tandukan yang dilepaskan di situ. Tandukan yang cukup baik sehingga memaksa penjaga gol bagi pasukan Laos terpaksa melayangkan badan untuk menolak bola itu keluar. Itu kita katakan antara satu percubaan terbaik Malaysia di separuh masa yang kedua ini, memberikan sepakan sudut yang kelima secara keseluruhannya bagi pasukan Malaysia. Yang pertama di separuh masa yang kedua ini. Muhammad Alif Izwan bersama dengan Muhairi Ajmal. Sementara itu memperlihatkan Muslihuddin berasak bersama dengan pemain Laos itu Pete Dawat. Sepakannya akan diambil di oleh Muhairi Ajmal. Terus saja
Cuba untuk mencari Ubaidullah, tetapi tandukannya agak lemah. Bola keluar. Ada pertukaran yang bakal dilakukan oleh situ. Dua pemain yang bakal dibawa masuk oleh E.L. Varasen. Salah seorangnya pemain iaitu Fergus memakai jersey nombor 15. Beliau juga antara pemain yang berjaya mempamerkan ataupun menjadikan gol ketika aksi di Piala Merlion di Singapura 2023. Sehingga Malaysia berjaya muncul juara menewaskan Hong Kong dengan 2-1. Dengan kejayaan itu memberikan tonik untuk pasukan Malaysia, memberikan sedikit gambaran kekuatan yang ada kepada pasukan B22 negara kita untuk beraksi di Sukan C 2023 kali ini. Kapten bagi pasukan Laos, Putabong. Pemain ini hampir setiap perlawanan bersama dengan Laos berjaya beraksi di kesebelasan utama. Bersama dengan Muhairi Ajmal dengan pengadil perlawanan pada malam ini dari Filipina, Postanes Dipuyot. Filipina juga nak, Laos juga akan membuat pertukaran. Pemain nombor 17 dibawa masuk, Muhammad Syaibasah. ក្រុមជម្រើសជាតិម៉ាឡេស៊ីសូមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករលេខ 20 Muhammad Syaibasah dibawa masuk menggantikan Muhammad Aiman. ជំនួសវិញដោយកីឡាករលេខ 15 Fergus Tierney និងកីឡាករលេខ 20 Mohamed Hakimi dibawa keluar Mat Azizur dan menggantikan pemain jersey nombor 15. Oh, belum lagi. Ada salah faham di situ. Tetapi Syaibasah dibawa masuk untuk kali ini dan memperlihatkan seorang lagi pemain pertukaran pertama yang juga bakal dilakukan oleh pasukan Laos. Pemain pakai jersey nombor 11, Sokpachan. Pemain yang berusia 18 tahun. Dengan seorang lagi pemain pakai jersey nombor 7, Anusone. Kedua pemain ini berasal di klub yang sama di Liga di Laos. Nampaknya Muhammad Hakimi tidak dibawa keluar. Mungkin ada pertukaran yang akan dilakukan. Syaibasah, pemain yang berasal dari Perth, dibawa masuk. Sementara itu nampaknya Malaysia membuat pertukaran mengeluarkan pemain pakai jersey nombor 10, Alif Izwan, dibawa keluar dan memasukkan pemain pakai jersey nombor 15, Fergus Tierney. Pemain, salah satu lagi pemain yang menjadi perhatian untuk pasukan Malaysia pada kali ini. Baru saja berusia 20 tahun yang beraksi bersama dengan pasukan JDT. Pemain yang beraksi selaku attacking midfielder dan juga boleh beraksi di bahagian penyerang. Salah satu lagi peluang terbaik untuk pasukan Malaysia sebentar tadi. Awal-awal dibawa masuk, Fergus hampir-hampir untuk memberikan gol yang ketiga bagi pasukan Malaysia. Ada impak yang diberikan ketika ini. Gerakan yang baik, cantik gerakan ini. Cuba bermain 1-2. Gerakan terus, percubaan kali ini dihalang pula di situ. Membuka ruang pemain Malaysia. Malaysia melakukan serangan ketika ini. Hantaran terus terpaksa dikeluarkan seketika oleh Laos. Kembali sebentar pasal turun ke bawah, nampaknya pemain pasukan Laos, iaitu Roman, tolakkan ke belakang. Kembali semula dipersalahkan pula di situ pemain Malaysia, mengasari pemain Laos. Pemain pakai jersey nombor 21 untuk Malaysia, Muhammad Safar Mazal, dipersalahkan. Mengasari Putavong Shangvile, kapten pasukan Laos untuk hari ini. Masakan yang agak kurang baik di situ, sepakan percuma untuk pasukan Malaysia. Safwan Mazlan masih lagi beraksi dalam kesebelasan utama di sepermasa yang kedua. Pertukaran, satu lagi pertukaran dilakukan. Laos memasukkan memakai jersey nombor 7 dan mengeluarkan pemain memakai jersey nombor 3, Ponsana, iaitu Onusone.
dibawa masuk, dan juga satu lagi pemain dibawa masuk, iaitu pemain pakai jersey nombor 11, iaitu Supachan. Dia bakal dibawa masuk. Kita nantikan pertukaran siapakah pemain yang akan dibawa keluar oleh pasukan Laos. Sudah pun bersiap sedia Supachan. Ada mungkin sedikit nampaknya agak resah, agak kurang senang pengendali bagi pasukan Laos. Pemain yang dibawa keluar, pemain pakai jersey nombor 3, Pongsanak dibawa keluar. Damot dibawa keluar sebenarnya. Damot juga dibawa keluar untuk kali ini. Jadi ada 2 pertukaran yang dilakukan oleh pasukan Laos. Tumpuan terus untuk ketika ini. Sentuhan yang dilakukan di situ oleh Supachan. Supachan tak sampai, kembali semula untuk Malaysia. Muhairi Ajumal. Muhairi, ada 3 pemain mencuba mengejarnya. Muhairi hantaran terus. Cuba untuk mendapatkan di situ oleh rakannya Fergus. Terpaksa menyepak bola keluar oleh Solasa. Pada minit ke-71 mereka beraksi ketika ini. 2-1 lagi. Malaysia sedang melalui Laos dengan 2-1. Belum ada pertambahan jaringan yang mampu dihasilkan di separuh masa yang kedua ini. Muhairi Ajumal. Ruben Tiran. Hantaran terus Ruben. Cuba untuk mencari Fergus. Kembali semula di situ dikawal. Tandukan baik pula di situ oleh Muslihuddin Atik. Tak sampai. Kembali semula. Dirampas kembali oleh Muhairi. Muhairi ketika ini dapat kepada Muslihuddin. Kembali semula untuk Muhairi. Cuba melepasi pemain Laos. Namun begitu. Bola keluar. Clearance yang cuba dilakukan di situ oleh Anantaza terkena Muhairi. Sepakan gol untuk pasukan Laos. Sebenarnya di separuh masa kedua ini Malaysia perlu untuk mempertingkatkan serangan untuk lebih mendapatkan jaringan. Kerana kita boleh katakan di separuh masa kedua ini hanya ada 2 percubaan tepat ke arah pintu gol pasukan Laos. Selebihnya banyak hantaran tersekat dan juga berjaya dihalang di situ oleh pemain benteng pertahanan pasukan Laos. Sepakan gol. Solasa 72 minit. Mereka beraksi bagi kedua pasukan. Belum lagi ada kita melihat gerakan yang cukup baik terutamanya bagi pasukan negara kita Malaysia. Kali ini gerakan yang dilakukan di situ terlepas pula. Ada kecederaan. Namun pemain Laos melakukan serangan. Mereka perlu pantas untuk mendapatkan gol penyamaan ketika ini. Percubaan terus gerakan yang dilakukan di situ dapat pula di situ oleh Supachan. Supachan percubaan hantarannya cuba untuk mendapatkan rakan. Syed Izan pantas keluar. Malaysia melakukan serangan. Gerakan dari bahagian bawah. Cantik gerakan solo yang dilakukan di situ oleh Azam Azmi Murad. Azam ketika ini ada 2 pemain Laos di situ. Cuba menghalangnya. Azam percubaannya. Cuba untuk melakukan hantaran. Dihalang seketika oleh Utavong. Sementara itu Muhammad Hakimi Azim Rosli mengalami kecederaan. Dia ada sedikit kecederaan di bahagian ankle. Pergelangan kakinya mengalami masalah nampaknya. Kalau kita lihat pada gerak perlahan sebentar tadi, diharapkan beliau akan pulih secepat mungkin. Kerana sebenarnya khidmatnya diperlukan untuk membuat gerakan terutama di bahagian sayap. Diharapkan beliau tidak mengalami kecederaan yang serius. Sementara itu lontaran masuk untuk pasukan Malaysia. Pertukaran lagi yang bakal dilakukan. Dikeluarkan pula di situ oleh Hakimi Azim yang memasukkan Muhammad Najimuddin. Muhammad Najimuddin dibawa masuk untuk hari ini. Cantik gaya percubaan terus dan gol. Ada jaringan yang dihasilkan oleh pemain Malaysia Muhammad Syaibasah. Percubaan di dalam kotak penalti. Lontaran masuk yang dilakukan.
Walaupun cuba diasak di situ oleh pemain Laos itu Anataza, tetapi ianya gagal untuk menghalang percubaan daripada Syahir. Memberikan gol ketiga untuk pasukan Malaysia. Syahir Basah. Dia dibawa masuk di separuh masa yang kedua pada hari ini dan berjaya membuktikan sesuatu pada minit ke-74. Jelas percaturan yang begitu baik untuk pasukan Malaysia. Dahulu seketika ketika ini dengan jaringan 3-1. Syahir Basah yang beraksi bersama dengan pasukan Selangor, berusia 21 tahun. Ia lahir pada 16 September 2001. Sudah pun ada beberapa pertukaran yang dilakukan oleh E.L. Varasa, nampaknya membuahkan hasil. Berjaya menambahkan satu lagi gol untuk pasukan Malaysia mendahului dengan 3-1 ketika ini. Beraksi pada minit ke-76. Gerakan yang dilakukan di oleh Laos, nampaknya Laos perlu juga melakukan sesuatu. Tapi apakah daya, setakat ini Malaysia berjaya untuk mengambil peluang terbaik untuk mencarikan gol yang ketiga. Ini yang sebenarnya diharapkan. Kita lihat seketika jaringan yang terhasil. Menerusi lontaran jauh yang dilakukan, ditanduk pula di situ oleh Fergus untuk memberikan bagi pasukan Malaysia menjadikan gol yang ketiga. Syahir Basah cuba untuk melepasi dua. Cantik gerakan Syahir ketika ini. Syahir membuat buka ruang, dapatkan Ruben. Syahir kembali lagi. Syahir ketika ini ada dua pemain cuba mengawalnya. Dapat kepada Ruben Tiren. Muhairi Ajmal cuba untuk mendapatkan Syahir. Hantaran teruskan untuk penalti. Namun tandukan yang dilakukan di situ oleh Muslihuddin Atiq Mazaid tidak tepat ke dalam gawang. Nampaknya ada impak yang baik yang sejak kemasukan di awal-awal ataupun pada minit ke-77 ini. Kehadiran Syahir Basah membuka ruang ataupun memberikan banyak pilihan lagi untuk Malaysia melakukan serangan. Dibantu pula oleh Muhammad Najimuddin juga dibawa masuk di masa kedua ini bersama dengan Fergus Thierry di bahagian serangan. Ini antara barisan muda skuad negara kita. Namun begitu, ada kesalahan yang dikesan oleh pengadil perlawanan. Pengadil perlawanannya dari Filipina mengarahkan pemain Malaysia untuk ke belakang lagi, memberikan untuk pasukan Laos. Laos kali ini cuba untuk melakukan serangan. Gerakan solo namun gagal, dipintas dengan baik oleh Ruben Tiren. Ruben, clearing yang cukup baik. Dikawal pula di situ oleh pemain Laos. Gerakan ketika ini cuba masuk ke tengah. Lepas. Hantam terus. Terkena pula pemain Malaysia. Namun begitu Laos kembali lagi percubaan kali kedua. Tetapi sekali lagi disaka oleh pemain Malaysia. Serangan balas untuk pasukan Malaysia. Hantaran terus. Tidak offside nampaknya ketika ini. Cantik gerakan daripada Fergus. Fergus ketika ini. Najimuddin sudah pun membuka ruang. Fergus. Percubaan Fergus. Percubaan daripada Fergus Thierry. Dia mempunyai ruang yang cukup baik. Najimuddin membuka ruang juga di sebelah sana. Tetapi memilih untuk berpercubaan, namun tiang menjadi penghalang. Gagal untuk Malaysia mendapatkan gol yang keempat. Peluang terbaik. Tak mengapa, cuba lagi. Sudah pun memasuki minit yang ke-80.
Malaysia telah pun berjaya untuk mendahului ketika ini. Hasil jaringan ketiga daripada Muhammad Syahid Bashar. Muhammad Syahid Bashar berjaya menjadikan gol yang ketiga bagi pasukan Malaysia, menjarakkan sedikit kedudukan untuk pasukan Malaysia, mendahului dengan Laos dengan 3-1. Dengan pada minit ke-80 ketika ini nampaknya berbaki lebih kurang dalam 10 minit lagi untuk Malaysia menamatkan perlawanan ini dengan 3 mata penuh dengan 3 jaringan. Tetapi pastinya ramai ingin melihat Malaysia untuk menambah jaringan kerana peluang terbaik yang dihasilkan ataupun sebentar tadi, namun tiang menjadi penghalang. Sekali lagi Malaysia melakukan serangan, namun terpaksa keluar pula di situ. Tolakan ke belakang dikeluarkan seketika oleh Selasak. Ruben Tiran, Muhairi Ajmal. Kembali semula dapat pula oleh Muhairi. Gerakan di bahagian tengah. Cuba untuk mendapatkan di situ oleh gerakannya, cuba untuk mencari kapten pasukan. Kapten pasukan Malaysia Muhammad Azam Azmi Murad. Laos pula ketika ini melakukan serangan. Gerakan yang pantas, hantaran terus terpaksa keluar pula di situ Syed Izhan. Berlaku tarik menarik. Pelanggaran yang dilakukan ataupun berlaku antara Rahman Anggot dan juga bersama dengan Syed Izhan. Tapi sebelum itu ada berlaku tarik menarik. Kalau kita lihat daripada gerakan ini, halangan yang dilakukan di situ oleh Safwan Mazlan bersama dengan Rahman Anggot, terpaksa keluar Syed Izhan untuk menyelamatkan keadaan. Sepakan bercuma. Terbaring nampaknya dua pemain Malaysia. Dengan kedudukan ketika ini, untuk setakat ini kalau kita lihat pada perlawanan ini sebenarnya agak sedikit sukar bagi kedua pasukan kerana dengan keadaan padang yang tidaklah begitu baik. Tetapi untuk perlawanan kali ini, bagi aksi untuk kumpulan A ini, untuk kumpulan B ini, kesemua perlawanan berlangsung di stadium ini. Stadium yang terletak di Phnom Penh, stadium tuan rumah untuk pasukan Vikshaka FC yang berasal di Liga Utama Kemboja. Stadium Prince. Kerana selepas ini bagi pasukan Malaysia, seperti yang saya maklumkan, akan bakal bertemu dengan pasukan Thailand pada hari Sabtu nanti pada 6 hari bulan. Dan selepas itu Malaysia akan berhadapan pula dengan Vietnam pada 8 hari bulan. Seterusnya akan berehat lebih kurang dalam 2 hari. Kembali semula akan bertemu dengan pasukan Singapura pada 11 hari bulan. Dan untuk aksi separuh akhir akan berlangsung pada 13 hari bulan. Sementara itu bagi perlawanan akhir akan berlangsung pada 16 hari bulan. Itulah perjalanan untuk acara bola sepak. Perlawanan kita sedia maklum bagi mana-mana kejohanan sukan terbesar seperti sukan C ini. Sukan bola sepak menjadi tumpuan untuk memburu ibu segala pingat. Sudah pun bersiap sedia untuk penjaga gol ketiga Malaysia. Kerana memperlihatkan bagi Syed Izhan pada awalnya menghadapi ataupun sedikit kecederaan, tetapi nampaknya sudah berpulih seperti biasa. Kerana perlawanan berbaki pada orang ini sampai masuk minit ke-83. Najimuddin sebentar tadi cuba halangan ataupun hantarannya kawalan kurang baik. Terus saja untuk penjaga gol Solasak Thai Lawong. Solasak hantaran jauh dapat dikawal oleh pemain Laos ketika ini. Malaysia mengatur serangan cantik, berjaya dirampas. Hantaran pula tak sampai kepada rakan. Kembali semula Laos mengatur serangan ketika ini. Dari bawah tolakan ke belakang, dikawal di situ oleh Anantaza. Anantaza ketika ini cantik, namun begitu bagi pasukan Malaysia melakukan serangan. Berjaya dipatahkan pula seketika di situ oleh pasukan Malaysia. Ruben cuba untuk mendapatkan Muhairi, tolakan terus cantik gerakan ini. Dapat peluang untuk pasukan Malaysia, percubaan dari keluar.
Percubaan seterusnya terkena palang kali kedua yang dilakukan oleh Fergus. Sementara itu percubaan pertama terlebih dahulu yang dilakukan oleh Muslihuddin Atiq. Dua percubaan Malaysia gagal untuk mendapatkan gol yang keempat. Ini percubaan seterusnya terkena palang. Pertukaran seterusnya untuk pasukan Laos. Masukkan pemain KJC nombor 14. Tacak dibawa masuk. Dan satu lagi pemain KJC nombor 16 Saliksi dibawa masuk untuk kali ini bagi di penghujung separuh masa yang kedua. Sebenarnya kedua-dua pemain itulah pemain yang berasal di bahagian tengah dan di bahagian serangan. Antara yang tak menjadi kali ini bagi pasukan Malaysia. Mesti Ruben Tira. Ruben ketika ini mengawal bola, mencari rakan. Dikawal pula di situ oleh Najmuddin Akmal. Najmuddin kembali semula untuk Ruben. Ruben hantaran jauh dikeluarkan dengan mudah. Kembali semula Laos untuk mengawal ketika ini. Hantarannya tak sampai kepada rakan. Dapat pula di situ oleh Azam Azmi. Azam cantik untuk mendapatkan Najmuddin. Percubaan terus Najmuddin. Terkena pemain Laos. Sekali lagi Malaysia melakukan serangan. Dapat kepada Syahir ketika ini. Syahir. Gerakan Syahir tolakkan ke belakang untuk mencari pula di situ Safwan. Safwan ketika ini dikawal oleh Azam Azmi. Azam. Syahir. Cuba untuk mendapat tolakan terus membuka ruang. Ruben Tiran ke belakang. Kembali semula untuk Muhairi Ajmal. Muhairi pula hantarannya tidak kepada rakan, sebaliknya terus saja untuk penjaga gol bagi pasukan Laos. Salasak Tilawong. Sepakan gol Salasak. Tak sampai. Malaysia kembali lagi untuk mengatur serangan kali ini. Hantaran terus. Cuba untuk mendapatkan pemain, namun dipersalahkan pula oleh pemain Malaysia. Pemain Malaysia yang dipersalahkan Muslihuddin Atiq. Nampaknya pada awal dia bertukar posisi nampaknya untuk kali ini. Pemain markah jersey nombor 14 bagi Malaysia, Zikri Muhammad Khalili, dibawa masuk. Najmuddin Muhammad Muhairi Ajmal dibawa keluar. Zikri, Ahmad Zikri. Pemain ini di Selangor beraksi di posisi pertahanan, menggantikan Khalid Ajmal di bahagian yang beraksi di bahagian tengah. Serangan terus, hantaran yang dicuba dilakukan di situ oleh main Laos. Berbaki perlawanan ketika ini telah memasuki pada menghampiri minit ke-87. Terus saja dapat dikawal oleh Syed Izhan. 3-1. Hantaran jauh. Cuba untuk menjadi Fergus. Dikawal baik pula di situ. Cantik kawalannya. Cuba melepasi dua pemain Laos. Tolakan terus. Dapat pula di situ oleh Muslihuddin. Hantaran untuk Syahir. Syahir hantar tandukan terus daripada Ruben Tiran. Dia sudah pun naik ke atas. Berjaya melepaskan satu tandukan nama begitu. Tidaklah begitu mampu untuk cukup kuat untuk menewaskan penjaga bagi pasukan Laos. Salasak Tilawong. Sepakan percuma untuk pasukan Laos. Berbaki lebih kurang dalam pada minit ke-88 ketika ini. 2 minit akan tamat untuk aksi 90 minit permainan. Malaysia sedang meri Laos dengan 3-1 ketika ini. Hantaran terus membuka ruang. Tak sampai pula kepada rakan. Ini merupakan jika dilihat ketika ini dengan berbaki lebih kurang 1 minit saja permainan. Jika keputusan ini kekal bermakna Laos dalam 2 perlawanan telah pun mencatat 2 kekalahan setelah mereka tewas kepada pasukan Vietnam dengan 2-0. Dan jika perlawanan ini berakhir dengan keputusan 3-1 memihak Malaysia, ini bermakna juga kekalahan kedua bagi pasukan Laos. Gerakan yang tidak menjadi di situ. Clearance juga kurang baik. Dapat pada Syahir ketika ini. Syahir cantik terus bersama dengan Fergus. Akan terus cuba untuk mencari Najmuddin. Najmuddin namun begitu agak sedikit kuat. Gagal untuk mendapatkan bola. Hantaran terus. Sekali lagi Laos nampaknya menggunakan masa yang ada ketika ini. Mereka cuba untuk mencari gol yang kedua.
gerakan yang dilakukan di situ. Hampir ke semua pemain Malaysia turun ke bawah. Berjaya. Sudah pun offside nampaknya Roman Anggot. 6 minit masa tambahan jika dilihat di situ. 6 minit. Mana 6 minit masa yang ada untuk Malaysia. 6 minit masa yang ada untuk pasukan Laos. Jika dilihat pada kedudukan masa tambahan itu, masih belum lagi selamat untuk pasukan Malaysia untuk menamatkan perlawanan ini dengan kemenangan. Kerana 6 minit itu menjadi penghalang seketika untuk pasukan Malaysia. Bagi pasukan Malaysia ketika serangan yang cuba dilakukan di situ berjaya dihalang pula oleh pasukan Laos. Kali ini Laos pula melakukan serangan, banyak membuat hantaran-hantaran jauh nampaknya. Mudah untuk pertahanan Malaysia. Ruben Tiran cuba untuk mendapatkan Najmuddin Akmal. Hantaran terus. Wow. Gagal pula di situ untuk mendapat mengawal oleh pemain Malaysia sebentar tadi. Dalam kawasan kotak penalti. Bola keluar. Peluang yang ada ketika ini sememangnya perlu digunakan sebaik mungkin oleh pasukan Laos untuk mendapatkan sesuatu. Begitu juga untuk pasukan Malaysia. Belum mengkakannya dengan 3 mata ataupun 3 gol setakat ini. Kerana kita harus diingat, pertemuan Malaysia selepas ini sememangnya agak sedikit keras. Akan bertemu Thailand dan selepas itu akan bertemu dengan Vietnam. Itulah perjalanan bagi skuad muda negara kita di pentas sukan ini. Dapat kepada Shahir ketika ini. Shahir percubaan terus di luar kotak penalti. Satu percubaan baik. Najmuddin cantik jaringan ini. Gol yang keempat. Satu lagi jaringan yang terhasil. Jaringan yang dilakukan oleh Muhammad Najmuddin Akmal. Gol keempat pasukan Malaysia. Bermula dari percubaan di luar kotak penalti dari Muhammad Shahir. Terkena palang. Ada di tepat di dalam kotak penalti Muhammad Najmuddin. Dia berjaya untuk menjadikan gol keempat bagi pasukan Malaysia. Untuk setakat ini, jika Malaysia berjaya mengkalkan jaringan ini dalam peringkat kumpulan B ini merupakan antara jaringan yang 4 gol walaupun terhasil. Kerana perlawanan sebelum ini Thailand menewaskan Singapura 3-1, Vietnam menewaskan Laos pada perlawanan pertama dengan 2-0. Sementara itu bagi Vietnam pula pada perlawanan kedua pada awal tadi telah pun berjaya menewaskan Singapura dengan kemenangan 3-1. Perlawanan pertama bagi pasukan Malaysia mendahului pula dengan 4-1 ketika ini. Ada banyak perubahan yang dilakukan ataupun setelah kemasukan beberapa pemain. Utamanya bagi Shahir. Dia berjaya menjadikan gol dan juga dia berjaya untuk mencipta ruang. Kali ini gerakan daripada Ruben Tiran. Ruben. Cantik gerakan yang masuk ke tapak ini. Ruben Tiran. Ruben cuba melepasi 2 pemain Laos. Namun begitu berjaya dihalang seketika. Bola masih telah pun keluar. Memberikan sepakan sudut yang ke-6 bagi pasukan Malaysia. Sehinggalah di separuh masa yang kedua ini. Mereka telah pun beraksi pada minit yang ke-9 menghampiri minit yang ke-94 perlawanan di separuh masa yang kedua. Berbaki lebih kurang dalam, jika dilihat pada waktu ini, 2 minit saja lagi untuk tamat bagi aksi di separuh ataupun 96 minit perlawanan. Tetapi ketika di Malaysia, ketika dia sudah pun mempunyai sepakan sudut yang diambil itu oleh Shahir. Sepakan terus Shahir, cantik, talukan terus dan gol! Gol kelima pasukan Malaysia. Mudah jaringan ini. Jaringan yang dilakukan di situ. Kita lihat gerakan gol yang kelima bagi pasukan Malaysia. Menerusi sepakan yang dilakukan oleh Shahir.
Sepakan sudut. Jaringan yang terhasil memberikan gol ke-5 bagi pasukan Malaysia. 5-1. Jaringannya sendiri on goal yang dijaringkan oleh pemain yang dibawa masuk di separuh masa yang kedua, di penghujung separuh masa yang kedua. 5-1 ketika ini. Nampaknya untuk peranan hari ini ada 3 jaringan on goal ataupun jaringan sendiri terhasil. 1 menerusi pasukan Malaysia dan 2 lagi menerusi pasukan ataupun Laos, menerusi pemainnya Anataza pada awal separuh masa pertama, dan gol yang ke-5 pasukan Malaysia sebentar tadi yang telah pun terhasil. 5-1. Berbaki lebih kurang dalam beberapa saat saja lagi untuk tamat, dan itu dia tamat perlawanan.